Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Farah Fatin binti Faiz daripada Ijazah Sarjana Muda Usuluddin Semester 7B. Istilah tasawuf yang akan saya bentangkan ialah Ghaibah Dan Hudhur. Antara kitab yang akan saya bentangkan ialah kitab Kashful Mahjub dan kitab Risalah Kusyairiyah. Jadi yang pertamanya saya akan membentangkan kitab Kashful Mahjub. Antara isi kandungan yang Ghaibah Dan Hudhur yang berkaitan dengan kitab Kashful Mahjub ialah Ghaibah dan Hudhur adalah dua lafaz yang berlainan tapi membawa makna yang sama. Dari sudut literalnya, Ghaibah ialah hilang ataupun ghaib, manakala Hudhur ialah hadir ataupun datang. Dari sudut istilah tasawuf, Ghaibah ialah hilang tumpuan kesedaran ingatan terhadap diri sendiri. Sehingga apabila dia hilang ingatan terhadap diri sendiri, maka tumpuannya kepada Allah akan hadir. Manakala Hudhur pula ialah hati merasai hadir dengan yakin tentang kewujudan Allah dan terbayang-bayang kehadiran Allah di hadapannya. Sehingga perkara yang tak dapat dilihat dengan mata zahir seolah-olah ia dapat dilihat di hadapan matanya. Seperti mana seseorang itu sudah mencapai tahap ihsan. Yang dikatakan dengan ihsan ialah anna ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu ka'annahu yaraka. Sesungguhnya orang yang berta'abbudi, orang yang beribadah kepada Allah itu seolah-olah dia nampak Allah. Sekira-kira jika dia tidak dapat melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat dia. Ghaibah yang dimaksudkan bukanlah dia tidak hadir kepada negeri itu, tetapi dia tidak menghadirkan keinginannya di dalam hati. Dan dia tidak menghiraukan dirinya kerana asyik tenggelam ingatannya terhadap makna tauhid yang sedang dialaminya itu. Yang dimaksudkan dengan ghaibah bukannya hilang fizikal, tetapi hilangnya perasaan terhadap dirinya dan tidak menghiraukan terhadap dirinya. Hudhur pula bukanlah dia tidak mempunyai kehendak ataupun kemahuan hati, tetapi dia tidak memikirkan tentang kelazatan dunia ataupun kenikmatan dunia, sehingga perasaannya itu hanya tertumpu kepada pemilik hati, iaitu Allah. Ghaibah dari sudut lain, hilang daripada hatinya rasa kehendak terhadap dirinya, maka hadirnya tumpuan kepada Allah. Orang yang mengalami keadaan ghaibah, dia tidak menghiraukan perkara-perkara yang berkait dengan luaran yang didorong oleh nafsu, tetapi yang dirasai hanyalah Allah yang mentadbir urus terhadap diri dia sahaja. Hudhur pula, apabila seseorang itu dapat menyisihkan ataupun menghakis perasaan atau tumpuan terhadap dirinya secara sempurna, jadi pada masa itu seseorang itu akan tumpuannya kepada Allah adalah semata-mata kepada Allah, tidak dimasukkan kepada tidak diingatkan kepada perkara-perkara yang lain. Rasa hadir ingatan terhadap Allah dalam diri seseorang itu sudah pasti ketika itu hilang tumpuan terhadap dirinya sendiri. Jadi ada setengah ulama ataupun tokoh yang mengutamakan ghaibah daripada hudhur. Antara sebab mereka mengutamakan ghaibah daripada hudhur ialah yang pertamanya, penghalang yang paling besar untuk sampai kepada Allah adalah diri sendiri. Yang mana mereka mengatakan wujud diri kita ini sudah cukup untuk menjadikan kita berdosa kepada Allah yang tidak boleh dikiaskan kepada dosa-dosa lain. Sebagai contoh, sebab kufur ataupun maksiat adalah berpunca daripada diri kita sendiri. Yang kedua, hilangkan rasa wujud diri dan hal ehwal rasa hati. Hilangkan rasa wujud diri itu yang dimaksudkan bukan hilang tentang fizikal diri, tetapi hilangkan rasa kesedaran diri yang hanya ditumpukan kepada Allah. Yang ketiga, hilangkan sifat-sifat mazmumah yang ada dengan keluhan rasa hampir diri kepada Allah. Yang mana jika seseorang itu ingin menghampirkan diri kepada Allah, perlulah ataupun diwajibkan membuangkan segala sifat-sifat mazmumah yang ada pada diri. Kitab yang kedua ialah kitab Risalah Kusyairiyah. Antara perbincangan Ghaibah dan Hudhur yang ada dalam kitab itu ialah dia mengatakan bahawa
Ghaibah itu hilangnya perasaan hati dari pengetahuan terhadap segala keadaan yang terjadi kepada makhluk. Hati menjadi ghaib dari pandangan terhadap dirinya dan pandangan tentang yang lain, yang mana hatinya sekarang mengingati akan pahala ataupun hukuman. Hudur pula, seseorang yang hatinya hadir bersama Al-Haq iaitu Allah, seakan-akan dia hadir kerana limpahan zikir kepada Allah di dalam hatinya, yang mana seseorang itu bersungguh-sungguh ataupun bermujahadah untuk menghadirkan Allah di dalam hatinya secara ikhlas. Yang ketiga, kehadiran bersama Allah yang dialaminya bersesuaian sepenuhnya keghaibannya dari makhluk, yang mana sejauh mana kesedarannya kepada Allah, sejauh itulah kita tidak mengingatkan diri kita, yang mana seseorang itu semakin dekat kepada Allah, maka semakin jauh ingatan dia terhadap diri dia. Antara contoh yang boleh dibawa iaitu yang diriwayatkan bahawa ketika Rabi' bin Haitham berkunjung ke rumah Ibnu Mas'ud dan dia melalui di hadapan kedai tukang besi, dan ketika itu dia melihat sepotong besi sedang menjalani proses pembakaran besi itu. Lalu tiba-tiba Rabi' bin Haitham ni jatuh dan pingsan. Selepas dia sedar daripada pingsan itu, orang di sekelilingnya bertanya punca yang menyebabkan dia pingsan. Lalu dia menjawab, saya teringat akan keadaan penduduk neraka yang sedang dibakar di dalam neraka. Apa yang boleh saya simpulkan daripada cerita ini, Ghaibah Dan Hudhur sedang menjalani Ghaibah Dan Hudhur, yang mana dia teringat, dia terpandang akan besi yang sedang dibakar itu seolah-olah penduduk neraka sedang dibakar oleh api neraka. Dan contoh yang kedua, suatu hari rumah yang didiami oleh Ali bin Husin terbakar, dan saat api sedang merebak, beliau sedang menunaikan solat. Dan ketika itu dia tidak beranjak sedikit pun dari tempat sujudnya. Ketika itu jiran-jiran di sekelilingnya berasa amat bimbang dan amat gelisah terhadap keadaan yang sedang berlaku. Lalu salah seorang jirannya bertanya kepada beliau, kenapa beliau tidak takut ketika api sedang merebak di rumahnya? Ali bin Husin menjawab, api yang sangat besar lebih menggelisahkanku berbanding dari api yang menjilat rumahku ini. Apa yang dapat disimpulkan di sini ialah Ali bin Husin melihat api yang merebak di rumahnya itu adalah sedikit sahaja berbanding daripada api neraka yang sedang merebak, yang sedang menjilat-jilat orang yang ada di dalam neraka itu, iaitu penghuni neraka. Jadi apa yang saya dapat simpulkan di sini ialah Ghaibah Dan Hudhur adalah suatu kurniaan Allah yang hanya diberikan kepada hamba yang dikehendakinya sahaja. Tetapi dalam masa yang sama, seseorang hamba itu perlulah berusaha terlebih dahulu untuk menyisihkan ataupun membuangkan segala sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat buruk yang ada dalam dirinya, dan perlu menghiasi dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang dicintai, sifat-sifat yang dikasihi oleh Allah. Dan seseorang itu mestilah melakukan segala-galanya itu dengan ikhlas tanpa mengharapkan sesuatu imbalan daripada Allah. Sekian saja perbincangan saya. Wallahu a'lam.